Pagi dan salam sejahtera kepada Cik Mustika dan rakan-rakan yang lain. Hari ini saya ingin membentangkan rancangan pengajaran harian Bahasa Melayu tahun 6 yang bertajuk Penjodoh Bilangan. Masa yang diperlukan adalah 60 minit. Model komunikasi adalah model komunikasi verbal dan non-verbal. Untuk standard kandungan, yang pertama adalah memahami dan menggunakan golongan kata mengikut konteks. Yang kedua adalah membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan untuk memperluas pengetahuan dan meningkatkan kefahaman. Untuk standard pembelajaran, yang pertama adalah memberikan respon yang sesuai terhadap arahan, permintaan dan pertanyaan. Yang kedua pula adalah bertutur dengan intonasi dan gaya yang sesuai untuk menyampaikan maksud. Untuk adjektif pembelajaran pula adalah yang pertama, mengenal pasti sekurang-kurangnya 5 penjodoh bilangan dengan betul berdasarkan gambar atau ayat. Yang kedua pula, menggunakan penjodoh bilangan dalam ayat dengan betul sekurang-kurangnya 4 daripada 5 soalan. Untuk kriteria kejayaan pula, yang pertama, murid dapat mengenal pasti sekurang-kurangnya 5 penjodoh bilangan yang sesuai berdasarkan gambar. Yang kedua, murid dapat menggunakan penjodoh bilangan dalam ayat dengan betul sekurang-kurangnya 4 hingga 5 soalan yang diberikan. Untuk alat bantu mengajar pula adalah kad gambar, tengah slide, papan putih, pen pena dan lamaran kerja. Bagi penilaian pula, pemerhatian semasa aktiviti kuis dan aktiviti kumpulan. Yang kedua pula, senarai semak untuk pencapaian objektif. Seterusnya untuk langkah dan pengajaran dan pembelajaran. Fasa yang pertama adalah seinduksi 10 minit. Aktiviti guru. Guru menunjukkan gambar objek iaitu buah, buku dan orang dengan bermimik muka atau gerak tangan sambil bertanya apa yang kamu lihat. Aktiviti murid. Murid pula memberikan respons secara lisan iaitu verbal dan ada yang menunjukkan dengan isyarat atau gerak tangan iaitu non-verbal. Elemen komunikasi yang telah digunakan adalah verbal dan non-verbal. Fasa yang seterusnya adalah langkah pertama iaitu berlaku selama 15 minit. Aktiviti guru. Guru menerangkan maksud penjodoh bilangan secara lisan sambil menggunakan visual dan pergerakan tangan untuk menunjukkan contoh. Aktiviti murid pula, murid mendengar dan mengulang contoh secara lisan dan mencatat dalam buku nota. Untuk elemen komunikasi yang telah digunakan adalah verbal dan non-verbal. Fasa yang seterusnya pula adalah langkah kedua yang berlaku selama 15 minit. Aktiviti guru. Guru menunjukkan kad gambar dan meminta murid untuk menunjukkan dan menyebut penjodoh bilangan yang sesuai. Aktiviti murid pula, murid menunjukkan gambar dan menyebut penjodoh bilangan secara bergilir. Elemen komunikasi yang telah digunakan adalah verbal untuk pertuturan dan non-verbal untuk isyarat menunjuk. Fasa yang keempat adalah langkah ketiga yang berlaku selama 15 minit. Untuk aktiviti guru, guru memberikan arahan secara lisan untuk aktiviti lamaran kerja. Selain itu, guru menyokong murid yang lemah dengan bahasa tubuh yang mesra. Untuk aktiviti murid, murid melengkapkan ayat berdasarkan gambar dan membaca jawapan secara lisan. Untuk elemen komunikasi yang telah digunakan adalah verbal untuk jawapan dan non-verbal untuk respon melalui ekspresi dan reaksi. Fasa yang terakhir adalah penutup yang berlaku selama 5 minit. Untuk aktiviti guru, guru membuat rumusan sambil menulis di papan dan menggunakan isyarat tangan untuk memperkukuhkan kefahaman. Aktiviti murid pula, murid mendengar rumusan guru tersebut dan memberikan pandangan. Untuk elemen komunikasi yang telah digunakan adalah verbal dan non-verbal. Saya akan berkongsi sedikit tentang RPS saya buat iaitu subjek Bahasa Melayu tingkatan 3 cekal yang berlangsung selama 15 minit iaitu selama 20 orang pelajar. Tajuk RPS ini iaitu lagu kanak-kanak di mana yang lebih dikatakan kata nama. Model komunikasi untuk RPS ini adalah model komunikasi verbal dan non-verbal. Itu dua model komunikasi. Standard kandungan untuk RPS ini adalah memahami dan menggunakan perkataan daripada pelbagai golongan kata dalam ayat. Standard pembelajaran iaitu yang pertama adalah memahami dan menggunakan kata
pinjaman dengan betul. Yang kedua, menyenaraikan pelbagai jenis kata nama dan kata pinjaman dengan betul. Dan yang ketiga pula adalah membezakan pelbagai jenis kata nama dan kata pinjaman di dalam ayat. Di pembelajaran pula adalah pada akhir pembelajaran, murid dapat menyatakan pelbagai jenis kata nama berdasarkan lirik lagu yang dinyatakan. Yang kedua pula adalah menggunakan kata nama dalam permainan bahasa. Kriteria kejayaan pula adalah murid dapat menyatakan sekurang-kurangnya 5 kata nama. Yang kedua pula adalah murid dapat menggunakan kata nama dengan betul dan tepat daripada permainan bahasa. Pengajar pula adalah iaitu ABM, contohnya paparan hablo cecair, komputer riba, papan putih, kertas kerja dan sebagainya. Dan aktiviti pula iaitu selama seawal 5 minit masa pertama, murid akan ditayangkan satu lagu yang bertajuk Tanya Sama Pokok. Murid akan diminta berdiri dan bernyanyi bersama-sama mengikuti rentak lagu tersebut. Model komunikasi yang digunakan dalam aktiviti ini adalah verbal, iaitu komunikasi bertutur dan komunikasi mendengar. 10 minit yang seterusnya, murid akan dibahagikan kepada beberapa ahli kumpulan dan mereka akan disuruh menyatakan kata nama berdasarkan lirik lagu yang telah diperdengarkan seawal permulaan kelas tadi. Model komunikasi untuk aktiviti ini adalah kemahiran bertutur. Daripada wakil dalam kumpulan tersebut diminta untuk mencatat kata nama sepanjang aktiviti tersebut. Untuk aktiviti masa 10 minit yang seterusnya, setiap kumpulan akan dinilai berdasarkan ketepatan kata nama yang telah mereka cari dan dengar daripada lagu yang diperdengarkan sebentar tadi, iaitu yang bertajuk Tanya Sama Pokok. Model komunikasi yang digunakan dalam aktiviti ini adalah model komunikasi non-verbal, iaitu kemahiran mendengar. Murid diingatkan untuk mengikuti masa yang telah ditetapkan bagi menyebutkan kata nama yang telah ditetapkan dalam lagu tersebut. Yang berjaya menyiapkan permainan tersebut akan dianggap pemenang, manakala perkumpulan yang kalah dalam permainan mungkin akan diberi latihan seperti mengingat kembali kata nama yang telah diajarkan di dalam kelas oleh guru. Kemahiran model komunikasi yang digunakan dekat sini adalah model komunikasi non-verbal, iaitu kemahiran mendengar dan kemahiran bertutur. 5 minit yang terakhir sebelum aktiviti berakhir, murid diminta untuk menyebut kembali kata nama yang telah diajarkan dan murid dimintakan untuk menyata perasaan mereka sepanjang aktiviti yang dijalankan di dalam kelas. Sekian saja daripada saya untuk sedikit perkongsian berkaitan rancangan pengajaran harian iaitu tingkatan 3 cekal pada hari ini. Sekian, terima kasih. Berdasarkan RPH atau rancangan pengajaran harian yang saya buat adalah fokus kepada subjek Bahasa Melayu tingkatan 5. Strategi pengajaran yang saya gunakan adalah pendekatan berpusatkan murid. Yang kedua, model komunikasi interpersonal. Tajuk yang saya ambil daripada buku teks tingkatan 5 ini adalah Cergaskan Dirimu yang bertema Anda bersih, Anda sehat. Dalam RPH ini, untuk aktiviti permulaan selama 5 minit, guru akan mengimbas kembali pengetahuan sedia ada murid untuk mengetahui sama ada mereka faham topik atau tajuk yang guru akan bincang pada hari tersebut. Aktiviti utama yang saya buat dalam 20 minit selepas itu iaitu cikgu memberikan penerangan di mana model komunikasi interpersonal digunakan. Guru juga akan menanyakan beberapa soalan untuk membuatkan pelajar berfikir secara kritis, seperti apakah aktiviti yang anda lakukan untuk kekal cergas? Apakah aktiviti harian yang anda lakukan sama ada dalam kelas, dalam sekolah ataupun di luar sekolah untuk mengekalkan anda sentiasa cergas dan badan anda sentiasa sehat. Dan pada masa tersebut, guru juga akan membahagikan murid kepada 6 kumpulan, iaitu terdiri daripada 5 pelajar dalam satu kumpulan. Di sini, model komunikasi interpersonal akan berlaku di mana guru akan berjalan dari satu kumpulan kepada satu kumpulan dengan memberi galakan soalan dan juga maklum balas terhadap kumpulan-kumpulan tersebut.
Setiap kumpulan yang telah habis membuat perbincangan tersebut, mereka juga akan diberi peluang untuk membentang ke hadapan kelas tentang aktiviti yang mereka jawab, apa jawapan yang mereka jawab. Dan pelajar yang lain juga akan diberi galakan untuk menanyakan beberapa soalan seperti mengapakah anda memilih aktiviti tersebut. Untuk aktiviti akhir iaitu penutup selama 5 minit, di sini aktiviti soal jawab secara ringkas akan dijalankan antara guru dan juga pelajar, di mana model komunikasi interpersonal juga akan digunakan. Selepas itu, guru akan memberikan rumusan ringkasan tentang topik yang mereka belajar ataupun tajuk yang mereka belajar, tentang kepentingan mereka untuk menjaga kesihatan dan juga kecergasan harian mereka. Dan di sini kita akan mengetahui bahawa RPH ini berlangsung dengan baik ataupun tidak, bergantung kepada respon kepada pelajar-pelajar tersebut. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih.